Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudara-saudari hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bersama berkumpul di alam maya ni, sebab kita nak berkumpul beramai-ramai dalam satu dewan. Memang tak rapatlah kerana musim PKP ni kan. Meskipun kita pun dah terbiasa dengan norma baharu ni, berjumpa di alam maya, bersembang di alam maya. Even malah benda ni pun bagi saya agak memudahkan sebab even kita duduk jauh, saya, inilah Dr. Farid di Bandar Seputra, kita masih boleh berjumpa, dan semua saudara-saudari pun berada di tempat yang berasingan dan kita masih boleh berjumpa. So inilah antara kelebihan teknologi online ni lah. So hari ni tajuk untuk forum kita hari ni adalah teknologi dan pendidikan pasca COVID. Daripada Dr. Farid dan juga Datuk Azhar as our panel today. So harapnya selain daripada kita mendengar, kita mengambil sedikit ilmu mereka untuk dijadikan sebagai catatan harian kita lah. So saya perkenalkan sedikit our panel for today. So panel jemputan kita tak asing lagi, semua orang kenal dia insyaAllah. Dr. Profesor Maria Dr. Farid Rabi bin Abdullah. Sihat Dr.? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Okay, seterusnya saya kenalkan panel kita yang kedua, our founder of Solution Generative, Datuk Azhar bin Ismail. Alhamdulillah. Sihat ya Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Berdiri jemaah ni. Ceria selalu. Okey, jadi sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, saya akan lead bacaan doa dululah agar program kita ni insya-Allah dipenuhi. Umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا بوجود الفضل ولا تخذلنا يا الله الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمدلله rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dengan doa yang dilafazkan tadi, harapkan agar majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. So tadi kita dah dengar sedikit lah panel kita. So kita nak mendalami sedikit lah sejarah panel kita ni sampai mencapai tahap Profesor Madia Dr. Farid Rabi mencapai tahap menjadi Datuk Azhar Ismail. So kita mulakan dengan profil Profesor Madia Dr. Muhammad Farid Rabi kan. Okey. Nama beliau adalah nama dan gelaran beliau adalah Profesor Madia Dr. Haji Muhammad Farid Rabi bin Abdullah. Status berkahwin 3 lagi kosong. 6 orang cahaya mata. Pendidikan mengambil ijazah sarjana muda Usuluddin di Universiti Al-Bain di Jordan. Mengambil sarjana di pengajian Al-Quran dan Sunnah di
Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan latest beliau merupakan mendapat PhD Doktor Falsafah Pengajian Tafsir dan Ulum Al-Quran di University of Jordan. Alhamdulillah, hebat kita punya panel yang pertama. Pekerjaan sekarang beliau merupakan Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Oleh saya dulu tu. Oh, belajar kuis dulu. Alhamdulillah lah, habis 2019. Okey, antara jawatan lain yang beliau pegang adalah Ahli Majlis Agama Islam Selangor, Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Mu'alaf Negeri Selangor, MAES, Pengerusi Jawatan Kuasa Dakwah dan NGO MAES, and then ada lagi satu Ahli Lembaga Pemegang Amanah Perbadanan Wakaf Selangor. Itu antara jawatan lain yang disandang oleh beliau. And then pada peringkat kebangsaan, beliau merupakan Ahli Majlis Kebangsaan Perkim, Pengerusi Malaysian Indian Rebate Association, MAES, MIRA, Ahli Majlis Tahfiz Negara, LEMBAI, Ahli Lembaga Pembangunan Al-Quran Malaysia. Okey, Banyak tu. then tak apa, kita jalan semua hari ni. Okey, Ustaz Farid juga membuat penulisan buku. Boleh dapatkan buku beliau di kedai buku berdekatan lah. Antara buku ialah 40 Hadis An-Nawawi, terjemahan dan pengajarannya, Biografi Imam Al-Bukhari. Okey, tajuk Ustaz apa hukumnya, ini tajuk kembali kepada fitrah. Lepas tu tajuk buku Imam Abdul Amin Al-Farahi, Sumbangan dalam pengajian tafsir dan ulum Al-Quran. So itulah sedikit sebanyak profil panel kita yang pertama, saudara-saudari sekalian. Okey, kita teruskan dengan panel kita yang kedua lah, biodata panel kita yang kedua. So Dato' Azhar Ismail merupakan kelulusan sarjana muda Perancangan Bandar dan Wilayah UTM Skudai tahun 2002. Beliau juga bergiat aktif dalam penyusunan silibus pembelajaran bersama UTM dan UKM, membuat beberapa kolaborasi dengan universiti awam dan swasta dalam industri teknologi maklumat dan industri revolusi 4.0, IR 4.0 lah. Berasal daripada Pasir Mas, Kelantan, dan beliau berhasrat untuk membangunkan industri pendidikan sebagai sebab membantu anak-anak yang berminat untuk berjaya pada masa depan dalam pelbagai bidang dan disiplin. That's why beliau mulakan PT Generative ni lah. Kita launching pada 27 Januari 2021 dan kita mula beroperasi pada Februari 2021, dan sepanjang kita beroperasi selama 4 kali bulan ni, alhamdulillah pusat tuition kita menyediakan perkhidmatan secara percuma. Tiada bayaran dikenakan lagi terhadap student. Setakat ni memang tiada bayaran lagi, dan kita beroperasi secara percuma sejak bulan 3, 4, and then pada bulan Mei hari itu kita berpuasa. Kita bagi ruang dan peluang kepada student untuk melakukan ibadah puasa. Kita stop sekejap sebulan sebab kita beroperasi malam. So kalau kita buat juga operasi pada bulan puasa, mungkin student akan ada kekangan untuk solat tarawih bersama family kan. So kami selepas bulan puasa, masuk je hari raya, seminggu, 2 minggu selepas hari raya kami mulakan kembali. So alhamdulillah sekarang kami masih beroperasi secara percuma lagi lah. Dan kami juga ada kolaborasi dengan Home Tutor, di mana mereka menyediakan segala silibus yang terkini untuk agar pembelajaran tu mengikuti apa yang dikehendaki oleh KPM lah. Kita tahu yang satuation generative ni, kita ada motto kita be positive to be generative. So basically be positive, semua orang tahulah be positive ni maksudnya sentiasa positif, jangan bersangka buruk, bersangka baik selalu. Tapi ramai yang tidak faham dengan maksud to be generative. Generative ni bermaksud kita ini adalah seorang yang boleh generate something. Maknanya apa benda cabaran ataupun ujian yang kita dapat, kita boleh hadapi. Tak kira lah besar ke ataupun ujian, contohlah katanya
kita belajar bidang something, and then kita kerja selain daripada apa yang kita belajar, tapi kita still boleh improve sebab kita seorang yang generative. That is mean by generative lah. Kita akan terus bertanya soalan-soalan kepada para panel kita. So untuk yang pertama, untuk pusingan pertama saya akan mulakan dengan Dr. Farid Ravi dahulu. Okey, kita tahu sekarang pada musim COVID-19 ni, norma baharu telah muncul kan, Doktor. Maknanya kita tak lagi bersentuhan atau berjumpa dengan sesiapa. Kita lebih banyak menyendiri dan kita lebih banyak menggunakan teknologi lah pada masa sekarang. So untuk pembelajaran ni kita faham yang teknologi ni digunakan untuk proses PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah lah. So apa perspektif doktor terhadap PDPR? Adakah ianya berkesan? Dan kalau ianya berkesan, apakah kesannya terhadap parent, student dan juga masyarakat kita pada masa sekarang? Okey, doktor boleh teruskan. Terima kasih kepada Saudara Fitri, yang berbahagia Dato' Azhar Ismail, kepada seluruh partisipan semua yang hadir bersama secara virtual program yang dianjurkan oleh Pusat Tuition Generatif. Apapun tahniah kepada semua yang luangkan masa pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, dan kita akan membincangkan perkara yang quite serious dan juga perlu dihadapkan oleh segenap individu. Sebab barangkali kita dalam ni ramai yang ibu bapa, ramai yang juga pelajar, dan jadi perkara berkaitan dengan pendidikan ni dia adalah long life learning. Kita dalam proses pembelajaran yang sepanjang hayat. Kalau anak saya sekarang ni berada di pusat-pusat tuition, so saya sebagai ibu, saya sebagai ayah, saya kena tahu pusat tuition mana anak saya belajar. Dan bagaimana lately ni dalam keadaan semasa sekarang ini yang dalam istilah yang dikenalkan ialah PDPR, anak saya boleh menjalani pendidikan, pembelajaran. Barangkali Fitri dan juga Datuk, di Malaysia ni kita baru gegar gempitakan dengan sistem pembelajaran virtual. Walaupun sebelum-sebelum ni pun dah ada, tapi dalam skala yang kecil. Tapi di negara-negara maju, di setengah negara maju memang telah pun mempraktis pembelajaran secara online, dipanggil pembelajaran sistem maya. Sebab itu kita dalam 10 tahun kebelakangan ini kita selalu dengar master's degree business administration online. So ramai orang buat master secara online. Dia hadir kelas, dia belajar, tapi CJ dikeluarkan daripada luar negara, sama ada daripada Netherlands, daripada UK ke mana-mana negara lain. So ini dah berlalu, dah berlaku dalam di setengah negara. Tapi di Malaysia ni dia menjadi semakin rancak. PDPR, belajar secara virtual, secara online ni adalah setelah kita berhadapan dengan COVID-19. Apabila kita lockdown kali pertama, semua sekolah-sekolah tutup, institusi-institusi tutup, maka pada masa itu baru kita bangkit untuk menggunakan medium-medium yang ada. Cuma ada sedikit kesesakan berlaku dalam sistem. Sebab kalau saya punya database di institusi saya tak cukup besar, dia tak boleh cater untuk student. Katakan universiti saya ni, tempat saya mengajar kuis, saya ada 8,000 orang student. So 8,000 orang student dalam satu masa nak gunakan data yang ada di kuis untuk akses pengajian. Kalau persyarat tu gunakan data kuis lah. So kalau dia nak akses akan berlaku traffic. So institusi, jangankan kuis, banyak institusi besar di tanah air yang saya dimaklumkan berlaku trafik, berlaku jam, berlaku hit dalam sistem, terpaksa tangguh seminggu, sebulan nak upgrade balik sistem, baru nak. So ini semua kita belajar. Saya sebut ni supaya dia bukan satu perkara yang kun fayakun, jadi pakai jadilah ia. Sebab kita belajar daripada situasi ni.
ini penting. Manusia ni dia hebatnya, dia perlu mewujudkan kreativiti, perlu mewujudkan kemahiran dan juga kebolehan dia dalam menggunakan segala yang ada untuk melangsungkan kehidupan dia. Dia tidak boleh, okeylah COVID-19, sekarang kita semua kena berkurung duduk rumah, tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Tak, dia mesti gunakan kreativiti yang ada. Teknologi yang ada pada hari ini adalah satu kreativiti, adalah satu jalan ataupun kemudahan untuk kita manfaatkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Kalau hari ini kita cakap dari perspektif pendidikan lah, dari perspektif pembelajaran. So saya kira dalam kaedah fiqh pun ada sebut ma la yukhadhu kullu la yutraku jullu. Barang yang kita tidak boleh ambil semua, jangan tinggalkan semua. Kita tak boleh ambil semua tapi jangan tinggalkan. So kita cuba manfaatkan, kita cuba maksimiskan penggunaan teknologi pada hari ini untuk membangunkan ummah, untuk membangunkan generasi yang ada. So seperti mana kita lihat pada hari ini, banyak ada pusat-pusat tuition, di antaranya yang menyediakan platform pembelajaran. Tapi saya bila diberitahu pusat tuition ini menyediakan tuition secara percuma, Masya Allah, itu namanya wakaf ilmu, Datuk. Saya doakan supaya pusat ini terus cemerlang dan juga mendapat tempat di kalangan masyarakat. Katakanlah in the end nanti kelak dikenakan juga sedikit charges, sedikit pembayaran, itu adalah dalam kerangka yang masih lagi harus dan halal. Jangan pula ada yang melatahkan dan sebagainya. Anak-anak saya pun ada ikuti tuition secara online sebab saya tidak diperkenalkan dengan generatif lagi pada masa itu. Ada yang ikut tuition secara online, bayar setiap bulan, ada pembayaran yang saya kena bank in, saya kena bagi slip ke anak saya. So memang ada. So ada certain subjek anak saya pilih diikuti secara online. Sebab di sekolah barangkali cikgu tak menang tangan. Sekarang ni ibu ayah, sekolah cikgu tak menang tangan nak monitor everything. Dia tak seperti anak kita pergi sekolah. Masa anak kita pergi ke sekolah, cikgu boleh tengok dia punya homework, cikgu boleh boleh communicate dengan student dan student tak tahu boleh bekerja, ikut cikgu, bekerja dengan cikgu, pergi ke belakang, pergi ke pejabat cikgu, bilik guru untuk dapatkan explanation, ataupun dia boleh discuss dengan kawan dia some topik. So itu suasana dia kalau dalam keadaan normal. Sekarang norma baru. So mahu tidak, dia kena ada suplemen maksudnya kena ada supporting system untuk membantu anak-anak kita memahami subjek-subjek yang anak-anak kita ambil. Maksudnya kita tak boleh bagi anak kita terus kantang-kanting. Kesian budak-budak ni, nanti tahun depan nak SPM, kalau yang SPM, yang nak PT3 lagi, yang biasa kita fokus kita selalu sebut SPM lah betul besar. Dan saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar yang ambil SPM tahun lepas dan semalam dapat result yang sangat menggembirakan. Tahniah kepada ibu ayah dan Masya Allah, mungkin sumbangan daripada generatif juga tidak boleh dinafikan. Sejak Januari, 20 Januari, masa tu belum SPM lagi, kita SPM bulan 3 tak silap saya, betul? Nah, bulan 3. So masa tu baru kita nampak bagaimana mungkin dalam 3 bulan sempat pelajar mendapat manfaat. Saya pun tengok generatif punya pusat tuition kreatif, cikgu-cikgu je. Saya sempat tengok dekat web semalam dan saya tengok dekat Facebook, cikgu-cikgu dia kreatif dan seronok saya tengok cara pembelajaran. So kesimpulannya, kita mesti melihat bahawa hari ini kita perlukan metod yang baru, cara baru untuk menyampaikan ilmu itu dengan menggunakan online. Saya pun sejak awal pertengahan tahun lepas sampai sebelum saya jadi timbalan rektor, saya mengajar online. Beginilah satu hari 3-4 jam. So sedih tu ada juga sebab saya tak dapat bersentuhan dengan anak-anak murid saya. Saya tak dapat menatap wajah, saya tak dapat tengok biji mata budak tu, saya tak sempat tengok nota. Tapi saya tidak boleh tinggalkan. Saya kena gunakan juga
cara yang sama, iaitu dengan memberi nasihat, dengan memberi ilmu, dengan memberi panduan akhlak. So saya fikir benda besar dan kita kena sama-sama mendukung dan juga membantu anak-anak kita dengan memastikan pusat-pusat pembelajaran anak kita dapat menjana ilmu dan juga dapat membentuk kepribadian dan akhlak anak-anak kita. So back to you Fitri untuk pusingan pertama. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah jawapan yang cukup lengkap dan cukup jelas setakat ni yang kita dengar. Alhamdulillah. Teknologi kita masuk, pendidikan kita masuk, semua sekali lah. And then berdasarkan apa yang doktor cakap tadi, saya setuju sangat bila doktor kata 3-4 jam duduk menghadap laptop tapi tak dapat nak pergi jumpa kan. Sedangkan kadang-kadang kalau doktor student tak semuanya buka kamera. Semuanya tutup kamera lah. Kita pun rasa macam sunyi aku seorang je cakap macam tu lah rasanya. Tapi itulah kalau dulu-dulu pun orang dulu-dulu pun kata kita ni kalau boleh belajar biar Ailio cikgu tu merecik kena muka lah, biar berkat tu dapat. Okay, tapi tak apa, pada zaman sekarang ni dengan norma baru kita teruskan dengan walaupun dengan cara online ni kita dapat dah terbukti bahawa result SPM tahun lepas pun tahun ni menunjukkan GNP yang tinggi berbanding tahun lepas. Daripada 4.86 ke 4.80. Untuk siapa yang tak faham, GNP makin rendah grade dia, makin tinggi lah dia punya markah. Amin. So, so seterusnya saya akan teruskan soalan pertama untuk pusingan pertama ni kepada Datuk Azhar. PDPR ni tak efektif. Banyak duit lah habis lah nak beli laptop lah, nak kena beli wifi lah, rumah saya kat dalam hutan, mana ada line, macam-macam lah kita dengar kan. So saya nak tanya pada Datuk Azhar, based on teknologi yang kita sediakan, segala kerajaan Malaysia dah, maknanya dalam Google Apps semua dah ada tunjuk, adakah ianya berbaloi? PDPR ni adakah ianya berbaloi kepada student dan kepada parent dan masyarakat? Okey, boleh teruskan Datuk. Terima kasih kepada saudara saya Fitri. Semoga sihat sentiasa. Terima kasih kepada tamu jemputan kita, saudara saya Dr. Muhammad Rawi. Untuk mengulas soalan tadi, berbaloi ataupun tak. Kalau kita tengok mengimbau kembali keadaan kita masa budak-budak dulu, kita mesti pakai handphone 3-10 Nokia tentunya, dan tak ada pun plan. Dan masa tu kita communicate, ada yang communicate through telefon, ada pergi rumah ke rumah untuk menyampaikan hajat untuk jemputan kedua kahwin dan sebagainya. Tapi sekarang ni banyak kaedah yang digunakan secara digital. Digital meaning that through digital marketing ataupun through online services, maklumat tu sampai. So meaning that kita tak nak kita kena terima teknologi. Terima dengan hati yang terbuka, teknologi itu adalah baik untuk kita. Dan macam Fitri cakap tadi, be positif. Be positif setiap masa to be generative. Meaning that setiap peluang yang ada depan mata kita, macam Dr. Farid Rawi cakap tadi, peluang yang ada depan mata kita tu kita guna, utilize sepenuhnya tanpa sebarang masalah. And then boleh meningkatkan produktiviti kita, boleh menjana anything yang lebih positif untuk kita dan seluruh ahli keluarga kita dan seterusnya kepada ummah sekaliannya. So balik kepada berbaloi tadi, PDPR ni bagi saya dalam konteks kita dilanda COVID ni adalah satu musibah. Yang kita nampak musibah tu membolehkan kita memilih alternatif yang lebih baik pada masa ini. Meaning that kita nak kita kena beralih kepada penggunaan teknologi secara atas talian. So that's why kita bina pusat tuition generatif. Ini pun daripada idea sahabat saya Amir Zafran yang melontarkan idea ni, kenapa kita tak tengok masa depan kita dari segi pendidikan. So banyak anak-anak kita yang banyak tertinggal, dan why not kita set it up di pusat generatif
artificial genetic untuk membantu anak-anak kita yang lebih berjaya untuk masa depan lah. Dan kalau kita tengok dari segi online ni, Fitri dan juga doktor, kalau online ni kita lebih fleksibel. Kita open kepada setiap pelajar ataupun setiap guru-guru yang mengajar tu lebih fleksibel untuk manage dia punya masa. Sebab masa sekarang ni is quite limited. Kadang kita duduk kat rumah, kalau kita duduk kat rumah, kita rasa tak ada buat apa dekat rumah. Tapi sebenarnya kita banyak guna masa kita dekat rumah. Kan? Ada yang mengemas rumah, ada yang basuh kain pakaian, ada yang baca, ada yang macam-macam buat. Sampai satu hari kita rasa sekejap je. That's why itu adalah fenomena yang baru. Satu hari kita rasa sekejap. Kenapa satu hari kita rasa sekejap? Because kita utilize masa kita. Kita compress masa kita dengan kerja-kerja yang baik. Dan melalui online ni kita dapat menjimatkan masa kita dari segi travelling time. Contohnya hari ni kita secara online, kita tak perlu pergi ke satu tempat, dewan dan sebagainya. And then dari segi cost dan time tu kita dapat reduce. And then dia boleh menjana productivity because kita reduce cost dan masa untuk mencapai sesuatu. So at the end kita dapat menjana dia punya productivity yang lebih baik. Dan dari segi pembelajaran secara online ni, of course, dulu secara fizikal, sometimes student ni tak sempat nak catch up guru-guru mengajar secara fizikal. Kadang guru mengajar menulis terlalu cepat. Dan kalau online kita boleh record. Ataupun kalau online kita ada audio recording. Ataupun e-learning. Ataupun online test, video, lessons ataupun research and assessment. So benda tu as a recorded. Once recorded, student ataupun guru-guru boleh recall back apa masalah-masalah student ni. Contohnya student ni banyak masalah dari segi matematik dia. Matematik dalam kiraan tolak ataupun bahagi. So dia boleh refer back kepada pembelajaran yang diajar oleh cikgu dia dalam bentuk recording audio. Sebab sekarang ni sometimes pembelajaran secara manual meaning that secara fizikal kita kena refer kepada buku. Dan once certain part kadang kita tak boleh catch up dan tak boleh faham cara kerja tu. Dan once kita go kepada audio ataupun secara what we call secara video, dan pemahaman tu lebih mudah dan student dapat catch up dengan lebih berjaya, insyaAllah. So saudara saya Fitri, kadang kita tengok berbaloi tak berbaloi ni, kadang kita lebih tengok kepada positive impact, dan memang dia akan positive impact lah. Termasuk macam doktor cakap tadi, negara-negara maju, Australia, US, Europe company, Europe country dah mulakan, dah lama dah mulakan online sistem secara maya ni. Dan kita tak boleh tinggal teknologi, kita kena bersama dengan teknologi. Dalam masa yang sama, kita kena ubah cara kita berfikir dan ubah approach kita. Dan juga especially kepada ibu bapa lah, bapa yang kena taking care lebih semasa student ataupun anak-anak belajar secara online lah. Kadang kekurangan secara online ni, kadang kita tengok dari segi data internet, dan juga kadang anak-anak kita tiada komputer dan tiada kurang komunikasi secara online. Dan setiap masalah tu insyaAllah kita akan dapat atasi dari semasa ke semasa. Dan dalam masa yang sama, yalah, online ni kadang kita macam doktor kena menghadap skrin 4 jam satu hari, dan itu akan mengganggu emosi, juga akan mengganggu emosi. Dan dalam masa yang sama kita kena manage kita punya time dan juga tahap kesihatan kita lah dari segi teknologi yang ada. So saya rasa dari segi kesimpulannya, berbaloi tak berbaloi tu adalah bagi saya, to be positif, ia sangat berbaloi, dan dia akan menjimatkan kos dan juga meningkatkan productivity once kita goes kepada online. Because at the end of the day, kita nak setiap komunikasi kita nak close the gap. Close the gap meaning that close the gap antara cikgu dan anak-anak. Macam mana dia nak belajar cara tu. Then the close the gap tu adalah the technology. So teknologi yang kita cuba introduce untuk close the gap antara anak-anak dan juga guru-guru lah. Dan dalam masa yang sama, ibu bapa pun boleh
contribute dalam close the gap untuk pastikan anak-anak kita berjaya, insyaAllah. Saya pas pada Okey, Alhamdulillah, ya, jawapan yang cukup baik dan saya setuju sangat dengan apa yang Datuk cakap tadi. Jujurnya memang berbaloi lah kita dengan penggunaan online ni. Sebab dengan penggunaan online ni kita segala benda akan jadi lebih cepat. Basically kalau contoh kita ada sesuatu yang urgent lah kan. Kalau dulu-dulu kita, orang kata kalau zaman sebelum ada phone, sebelum ada Android, sebelum ada WhatsApp semua lah, kita akan pergi rumah ke rumah, kontak, bagi tahu, esok minggu depan datanglah rumah aku, ada kenduri sikit, datanglah, bawalah saudara-saudara. Dia pula nak kena pergi rumah kawan tu bagi tahu lambat kan. So basically sekarang kita letak je link dalam grup WhatsApp tu, minggu depan nak buat kenduri, join semua. Nanti dah settle habis PKP, kita semua datang rumah saya lah, kita ada kenduri, senang. So on the spot pun kita boleh buat. Even kalau ada orang tu tak ada masa pun, dia on je, dia tak payah cakap, dia on, tutup kamera, tutup audio, dia dengar ya, information dia dapat, even dia tak bercakap. Betul tak Dr. Datuk? setuju sangat. Okey, untuk pusingan yang kedua ni saya akan teruskan dengan Dr. Farid pula lah. Okay, kalau kita cerita pasal wabak ni, sebelum adanya COVID-19, zaman Rasulullah dulu pun dah ada wabak, betul tak Doktor? Dah ada wabak ta'mun, wabak kusta, dan adalah lagi wabak yang saya tak berapa sure dan saya tak nak sebut lah sebab zaman Rasulullah saya tak berani. And then kalau pada yang sebelum COVID ni, antara yang famous kita ada Spanish flu pada tahun 1918 hingga 1920. So setakat ni kalau kita tengok pada sejarah-sejarah wabak ni, wabak ni berlaku pada tempoh yang cukup panjang. Kalau kita sekarang baru setahun 3 bulan, ada wabak-wabak dulu yang berlaku sampai satu dekad, ada yang berlaku sampai 5 tahun. So apa pandangan Ustaz kalau contohnya wabak di Malaysia ni, sebab sekarang pun kes still lagi around 5,000, kes sangat banyak, kita pun terdedah dengan risiko. Jadi apa pandangan Ustaz kalau macam COVID ni berterusan agak lama sehingga ke 3-4 tahun, macam mana kita dengan ummah kita ni, adakah produktiviti dia meningkat ataupun kita jadi macam dah COVID ni aku malas nak fikir, tak apalah, tunggu je lah bantuan kerajaan. Contohnya lah. So saya minta jawapan daripada Ustaz lah. Boleh teruskan Terima kasih Fitri, Datuk Azhar dan juga teman-teman virtual pada pagi ini. Dia semua benda ada pro and con. Dia ada pro and con. Dia maksud ada positif dia, ada negatif dia, ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Tapi kita mesti lihat kebaikan itu lebih mendominasi daripada keburukan. Okey, kita kata sekarang musim COVID, kita ambil langkah, sekolah semua tutup, kita pun tak belajar, duduk rumah, tak buat apa-apa. Kita tak buat apa-apa alternatif. Maksudnya kita telah jadikan situasi itu negatif keseluruhannya. So sepatutnya kita cuba wujudkan juga environment yang positif supaya kita gerak ke hadapan dan dengan teknologi yang ada. Dia ibu-ibu kalau saya sebut ni mesti seronok. Dia kata kalau musim PKP MCO lockdown ni, baju sekolah budak tak payah basuh, kasut tak payah basuh. Pagi-pagi tak kecoh kan, pagi-pagi tak kecoh. Kalau ada orang anak kecil-kecil kan yang dia rapat-rapat dan 6 seorang, tingkatan 5 seorang, tingkatan 4, tingkatan 2, 3 seorang, tingkatan 2 seorang, darjah 6 seorang, darjah 4 seorang. Jadi pagi-pagi tu masing-masing cari stokin, nak sediakan sarapan. Meriah. Nak hantar seorang kat sekolah menengah kejap lagi, nak hantar pula seorang dekat sekolah rendah. So nampak tak? Yang itu semua kita dah reduce. Itu dari sudut positif. Positif ni kita sudah menghadkan kesibukan kita dalam bentuk yang lebih produktif. Itu dia punya positive side. Positive side, sekarang anak saya, dia boleh duduk dekat bilik, dia on kamera dia, dia tak. Dan saya tanya kat dengan anak saya, kau kelas on tak kamera? Kadang-kadang aja bah. Kenapa? Cikgu pun tak suruh. Dia kata cikgu suruh pun on lah, biar cikgu tengok muka awak tu adik. Alah, kita on, nama kita keluar bah. Menjawab. So
Sebab dia orang dah pandai dah. Dulu anak-anak kita mana tahu PDPR, mana tahu guna Google Meet, mana tahu guna Microsoft Teams. Sekarang budak-budak dah pandai dah. Dia boleh create, dia boleh hantar link, dia boleh terima link. So dia boleh submit dia punya homework melalui online. Jadi anak kita dari sudut teknologi, hikmah dia kita lockdown ni dia increase. So banyak pegang laptop. Dulu kalau dia nak tekan apa ni, dia nak type pun dia kena tengok satu-satu. Sekarang laju je type. Sebab masing-masing pegang. Cuma Datuk, saya hari tu saya terkilan sikit sebab bila harga laptop melambung tinggi, Datuk perasan bila PDPR, bila kata kerajaan kata anak-anak kita akan belajar melalui virtual, kena gunakan PDPR, belajar di rumah gunakan internet. Pada masa tu kita dapati laptop yang sebelum itu harga 1,500 dia melambung 3,000. 2 kali ganda. So ini perkara yang saya fikir tak sepatutnya berlaku. Patut melihat kepada, janganlah ambil kesempatan dalam kesempitan orang, betul tak? Betul. Kalau orang ada duit mungkin dia boleh beli, dia boleh melaburkan, tapi kalau orang tak ada duit, so macam mana orang nak achieve? Kadang satu laptop tu kena guna 2-3 orang anak-anak guna. Kalau sekolah menengah seorang, sekolah rendah seorang, okey lah. Tapi kalau dulu sekolah menengah, kalau time dia tu kelas dia sama, jadi saya sendiri dah tu beli 3 laptop. Kat rumah ada laptop, tetapi kadang saya minta dia orang share kan. Sebelum ni sekolah anak saya, kalau bila masuk sekolah menengah, bila dia masuk asrama, baru saya bekalkan laptop. Kalau sekolah rendah, digunakan aja laptop ada kat rumah ni 1-2 biji. Tapi bila budak dah masuk sekolah menengah, dia ada laptop dia. Dan bila anak saya sekolah rendah, dia pun kelas PDPR, dia perlukan laptop, kena beli juga laptop. Okeylah bapa, bolehlah beli. Kalau orang susah macam mana nak beli kan. So itu di antara cabaran yang berlaku dalam kita menjalankan PDPR. Saya fikir kita doalah sama-sama Fitri. Kita doa supaya 80% warga negara atau rakyat di Malaysia ni divaksinasikan. Amin, insyaAllah. Kita sudah mencecah bilangan dalam satu hari boleh divaksinkan 100 ke 110,000 orang. InsyaAllah kita doakan supaya bulan Ogos dan 80% boleh divaksin. Amin, Dan saya insyaAllah. berminta pada ahli-ahli dalam grup ni ataupun yang ikut virtual ni, semua dah pergi ambil vaksin. Semua sejahtera, jangan dengar desa-desa orang kata ambil vaksin ni kita akan jadi bius lah, kita akan macam-macam orang cerita kat luar. Betul. 2 hari lepas saya dapat satu ulasan daripada seorang ustaz. Dia kata siapa-siapa yang bervaksin 2 tahun lagi akan mati. Mati ya, betul. Ada ustaz Dapat yang kan? nyatakan statement tu. Saya pun terkejut dengar. Saya kata ya Allah, dia benda semua perkara ni kena kembalikan kepada ahli. Dalam contoh saya ambil kalau Datuk dia dalam kepakaran perancangan bandar, pengurusan bandar, township management. So tanya Datuk lah, jangan tanya saya. Kalau tanya saya, ustaz bandar ni macam ni, kelang kabut orang. Jadi tersusun jadi segabut. So, semua itu ilmu masing-masing. Saya tak faham macam mana manusia pisahkan ilmu daripada Tuhan. Semua ilmu ni tidak boleh pisah daripada Tuhan. Kalau Datuk belajar dari sudut perancangan bandar, Fitri belajar mengenai IT, adakah semua ilmu ni terpisah daripada Tuhan? Tak boleh, orang Islam tak boleh pisahkan ilmu daripada Tuhan. You belajar nak belajar apa pun, semua itu puncanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Datuk, penggunaan terminologi, kita gunakan term dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu kita panggil ilmu. Ilmu kan? Ilmu. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil knowledge. Dia knowledge, dia very surface. Maksudnya you tahu satu benda. Itu saja. You tahu satu benda tu secara surface. Katakan ini pen. Pen ini ada dakwat. Pen ini ada penutup. Ini pen, dakwatnya warna merah. Digunakan untuk menulis. Itu knowledge. Tapi bila orang Islam, bila kata ilmu, dia tak lihat daripada physical pen, fungsi pen. Dia mesti lihat macam mana pen ni wujud. You sumber daripada mana buat pen ni? Sumber tu siapa yang bagi? So dia akan kembali. Sebab itu ilmu dan ma'rifah, dia akan bawa kita more deep. Kalau saya boleh cadangkan generatif, dia masukkan elemen-elemen. Maksudnya dalam samping belajar mengajar chemistry, belajar fizik,
Siapa semalam saya tengok ada satu video klip, ada cikgu seorang ajar fizik. Jadi dia ajar fizik, di ujung tu tengok indahnya Tuhan buat, tengok cantiknya Allah buat. Jadi diserapkan. Sebab itu ilmu dia mesti bawa kepada situ. So bagi Ustaz, dalam suasana hari ini kita berdoa supaya COVID ini habis. Dia akan tamat, kita boleh putuskan rangkaian. 80% dapat divaksinasi dan kita boleh back to normal, belajar secara normal. Dan saya juga difahamkan bahawa nanti proses pembelajaran sebegini perlu diteruskan. Katakanlah sekolah dah buka besok, Datuk, kan? Itu tidaklah bermaksud kita tak perlu cari maklumat tambahan, ilmu tambahan. Ilmu tambahan tu kena buat. Jadi tuition kena terus dijalankan. Itu yang saya sebut sebagai suplemen. Suplemen maksudnya membantu lagi pelajar faham dalam subjek-subjek yang mereka ambil. Dan yang belum ambil vaksin tu tolong daftar vaksin. Tapi uniknya virus ni dia tak pergi pada budak-budak, dia pergi pada budak kejap aja. Sebab baru budak punya lung ni dia adalah lung yang tak matured, tak matang. So virus tu dia tak boleh beri efek. Melainkan macam saya dah tua ni, kalau kena dia akan beri efek lah. So saya berharap supaya kita gunakan kaedah dan teknologi yang ada untuk increase kita punya knowledge, untuk memastikan kelangsungan pembelajaran kita supaya ianya terus berjalan tanpa terputus. Terima kasih Fitri. Sekarang kita teruskan ke soalan masih lagi yang kedua, tapi soalan kedua untuk Datuk Azhar. So saya akan teruskan. Abang ni kita ada ni. Kita ada 3 pusingan. So sekarang pusingan kedua. Okey. Untuk pusingan kedua saya nak tanya, okey, berkaitan sekarang ni banyak isu bila PDPR aja ada yang contohlah ada isu yang viral hari tu budak form 1 dia ada kelas dengan kita tahu yang internet ni kan borderless. So mana-mana ceruk pun boleh masuk. Betul tak? Ustaz, Datuk. So bila ada satu kisah ni dinyatakan yang bila cikgu tu bagi link dekat student form 1 dan tengah mengajar tiba-tiba ada satu nama yang tak dikenali masuk. Tapi sebab cikgu kan mungkin diorang adalah anak budak-budak sekarang pun suka tengok anime, suka main game, so letak nama Johnny Bravo ke, nama Thanos ke apa, semua dia accept je sebab dia ingat dia punya student. Tapi bila masuk orang tu pun mulalah buat haru, buat bising, then dia present, dia post gambar muka-muka. Itu antara kisah yang viral lah yang pernah berlaku di Malaysia lah. So macam mana kita nak lebih memprivatekan benda ni supaya PDPR tu lebih smooth, maknanya lebih selamat. So saya nak tanya pada Datuk, macam mana caranya untuk kita menggunakan teknologi ni dengan lebih selamat dan privacy? Okey, boleh teruskan. Terima kasih saudara saya Fitri dan juga Dr. Farid Rawi. So dalam konteks selamat tak selamat ni memang tak mana-mana pun kita akan tempuh. Selamat ataupun tak selamat. Macam kita naik motor, selamat ataupun tak selamat. Kita naik kereta, kita pun tak sure selamat ataupun tak selamat. That's why saya pun percaya sebelum kita melakukan sesuatu, mesti kita kena baca Al-Fatihah. Ataupun ucaplah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita ni dilindungi oleh Allah SWT setiap apa yang kita buat. Amin. That's why penerapan tu, asas tu nak kena ada sebelum kita mulakan sesuatu. Sebab kita tak nak benda tu akan mengganggu, kacau kita dalam setiap apa pun kita buat. That's why dalam konteks selamat ni, ia bergantung kepada individu dan juga parents ataupun mak ayah. So mak ayah kena mainkan peranan dan juga pelajar tu sendiri kena mainkan peranan untuk memastikan anak-anak ni belajar dalam konteks yang selamat. Dan dalam pada itu juga dalam teknologi kita memang involve dalam security. What we call the security. Security itu kita boleh protect through devices, through software, applications ataupun elemen gateway yang kita boleh protect
security. Macam Fitri cakap tadi, memang kalau isu yang berlaku student tu masuk yang admin tak sure itu student ke tak dan dia allow untuk masuk, dan itu adalah salah satu elemen security yang kita kena filter. So meaning that that's why saya recommend setiap pusat tuition yang ada dekat Malaysia ni, gunakanlah platform yang sesuai untuk pastikan setiap pelajar ni masuk dalam platform yang secure. Macam PT Generative dia collaborate dengan Google dan juga dengan Home Tuition, Home Tutor, untuk pastikan elemen security itu dikawal. So kita tahu siapa yang masuk dan siapa yang cuba attack through security punya tool yang kita monitor. So dari segi pengalaman kita based on kita punya period of pusat tuition generatif sampai hari ini, kita dapati ada empat kategori student kita ni lah. Student yang over than 100 ni, ada empat kategori yang masuk dalam platform kita. Satu adalah yang memang kita nampak dia elemen interface, face, dia punya muka, air muka dia yang belajar ni selesa dan minat belajar. Itu first yang kita identify. Dan memang dalam online ni dia memang suka secara online dan minat belajar. That's why PT Generative ada bagi kontes di mana yang kita nampak dia student yang agresif ni, kita bagi tag, Samsung tag sebagai hadiah untuk reward student yang aktif. Dan kita nak platform kita ni aktif lah dan attend by student. Dan yang golongan kedua ni kita nampak dia minat belajar tapi selesa kelas bersemuka. Memang secara online dia memang minat belajar tapi dalam masa yang sama dia nak juga bersemuka. Itu maknanya hybrid lah. Satu online, satu bersemuka. Right? Dan yang ketiga adalah dia suka online tapi tak berapa minat belajar. Minat macam Fitri cakap tadi lah. Dia online tapi dia tutup kamera. Tapi dia buat apa yang dia suka. So itu adalah cabaran kita lah, cabaran dunia masa ni untuk kita handle the students tu in proper way lah. That's why kita nak selitkan elemen reward, selitkan elemen puji-pujian. Sebab it's the human factor. Once you go for the potential, then dia akan bagi impact yang lebih positif lah. Dan yang last kali yang kita merisaukan, ada certain student kita ni yang register adalah mak ayah. Yang register mak ayah yang nak anak dia belajar. Tetapi in reality dia tidak minat belajar. Belajar online pun tidak minat dan tidak berapa minat belajar. So itu elemen yang kategori yang merisaukan kita. So bukan kita nak cakap pasal selamat tak selamat sistem tu. Bukan kita nak cakap selamat tak selamat konten ataupun cara pembelajaran kita. Tapi dalam masa yang sama kita mendepani masalah dan isu-isu semasa berkaitan dengan student yang tak minat belajar. So that's why melalui inisiatif kita ni, PT Generative, kita try to identify masalah-masalah student ni dan kita cuba bawa dia dalam kerangka motivasi ataupun counselling supaya kita dapat bantu dia bersama. Dan kita confident and I believe that manusia yang dilahirkan oleh Tuhan ni adalah manusia yang baik. Right? Manusia yang baik. Dia bermula dengan kebaikan dan kita tak tahu dia berakhir dengan kebaikan ataupun kemungkaran. So itu adalah tugas kita sebagai tenaga pengajar ataupun teknologi provider, termasuk Dr. Fadrawi juga sebagai yang boleh menasihati student-student ataupun ummah kita ni supaya kita dapat membantu bersama untuk melahirkan insan yang lebih cemerlang. So terjawablah soalan yang mana duk tanya tak private lah, ni online ni bahaya ni, gini-gini kan. So it's basically semuanya dah tersedia. Even dekat Google App pun kita ada Google Parenting yang mana kalau kita nak tahu perkembangan anak kita tu, contoh anak tuan-puan lah, anak kita
saya tak ada anak lagi. Tak ada. So kalau kita nak tahu perkembangan, contoh Google Parenting, okey, kita nak tahu anak ke ataupun adik-adik kita ke, dia tu buat apa dengan dia punya phone. So, kita connect dan kita boleh tengok apa yang dia layari sama ada. Kalau contoh ada kelas, kita tahu dia ada jadual 9 kelas. Tapi kalau dia cakap kat mulut dia join, tapi bila kita tengok, kita boleh tengok kat Google Parenting, oh dia tak join ni budak ni. Boleh lah ambil kontan ke apa. Betul lah. Okey. Okey, yang seterusnya soal kita masuk ke pusingan yang terakhir lah. Alhamdulillah. Mak yang masuk lalu sekarang dah pusingan terakhir lah, rasa macam nak buat lagi dengan doktor dengan Datuk cakap. Okey, untuk pusingan terakhir ini, untuk pusingan terakhir ini lebih kepada kesimpulan lah. So saya nak tanya Dr. Farid, apakah inisiatif dan langkah-langkah untuk meningkatkan semangat ataupun mental student untuk student dan masyarakat untuk lebih berminat kepada ilmu? Maknanya bukan sekadar pada waktu pandemik ni saja, maknanya selepas pandemik even kita dah start fizikal pun, macam mana langkah nak biar anak-anak muda kita, anak muda ke masyarakat ni untuk minat pada ilmu dan mencari ilmu pada jalan yang betul. Saya nak beri sedikit penerangan dan terus simpulkan apa yang talk kita pada hari ini. Terima kasih Fitri, Datuk Azhar dan juga teman-teman yang saya kasih sekalian. Dia macam mana pun proses pembelajaran mesti berterusan, mesti diteruskan. Sama ada kita belajar bawa pokok pisang, bawa pokok jambu, bawa pokok ara kan. Sekarang kita dalam dunia teknologi, kita tidak boleh menafikan keadaan teknologi pada hari ini turut perlu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencapai ilmu atau untuk memperoleh ilmu. Kita ada macam-macam sekarang ni, ibu ayah dan juga para pelajar yang saya kasih sekalian, kita ada macam-macam di internet. Sama ada kita nak pilih yang mana satu, macam Datuk sebut tadilah. Kita ada banyak e-book dekat internet. Kita ada banyak kelas-kelas pengajian-pengajian tutorial dan juga informasi-informasi yang berguna yang boleh kita akses, cari maklumat. Cuma kita kena berhati-hati supaya kita tidak tersalah pilih. Oleh demikian, kita kena ada guide, kita kena ada guidance, kita kena ada pihak yang guide, bantu kita. So siapa mereka? Ialah guru-guru kita. Sama ada guru-guru kita di pusat-pusat pembelajaran, di sekolah rendah, sekolah menengah, di institusi pengajian tinggi, ataupun guru-guru yang mengajar kita secara virtual, secara online. Dia sama je. Guru ni, satu perkara yang saya nak sebut, isteri saya guru dan saya pun bermula kerjaya saya sebagai guru. Guru ini dia mengajar sama je, Datuk. Dalam kelas tu kalau 40 orang pelajar, dia akan melihat sama je 40 orang pelajar tu. Dia takkan pilih yang ni dia ajar lebih, yang ni dia ajar kurang, tak ada. Semua dia akan ajar, semua dia akan layan sama rata. Sama rata. Itu hebatnya guru. Sebab itu Osman Awang, almarhum sastrawan negara Osman Awang, dia ada buat puisi, dia ada buat sajak Guru Oh Guru. Beliau sebut, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini siapa sahaja dia, sejarah dimulakan oleh guru biasa, sabar mengajar, tulis dan baca. Itu sejarah. Itu peranan guru. Sebab itu Imam Syafi'i sebut, kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ay yakuna rasula. Kalau kamu nampak guru, berilah, bangunlah, berilah tanda hormat, hormatilah dia. Hormatilah dia sehabis mungkin. Sebab guru ini dia hampir-hampir menjadi rasul. Sebab kerja guru adalah kerja rasul. Rasul tidak mewariskan kepada kita wang ringgit, tapi Rasul mewariskan kepada kita akhlak dan budi pekerti, cara hidup yang betul. Itulah yang dilakukan oleh guru. Sebab itu atas dunia ni satu-satunya jawatan dipegang sampai akhir hayat dan juga lepas meninggal pun pakai lagi. Arwah cikgu orang panggil. Orang tak kata arwah pensyarah. Arwah profesor tak ada, tak sedap. Dan cikgu ini besar, cikgu ni dia sangat keramat. Sebab itu saya sangat sayang cikgu, saya sangat hormat cikgu. Dalam membangunkan negara. So, saya berharap
walaupun kita pembelajaran secara virtual, guru tetap guru. Imam Syafi'i sebut, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa-siapa yang mengajar aku satu huruf, nescaya aku bersedia untuk mengabdikan diri bagi dia. So ini sebab itu mereka semua jadi hebat dah tu. Sebab itu dia orang punya letak basic tu, dia letak diri depan guru tu dah cantik dah. Sebab itu saya selalu pesan pada anak-anak murid saya, kamu tak jadi cemerlang dalam akademik tak apa, tapi jangan kamu sama sekali mengguriskan hati perasaanku. Don't ever. Kamu tak jadi cemerlang tak apa, tapi keberkatan guru itu sangat penting. So dalam suasana hari ini, kita ucap terima kasih kepada Generative atas inisiatif menganjurkan kelas tuition walaupun dalam suasana yang sangat mencabar ini. Ini satu usaha yang sangat baik bagi memastikan anak bangsa ini dapat ilmu yang secukupnya dalam mendepani dunia akademik. Kita tahu mungkin kata alah ini semua dunia. Tak apa, dunia ini tempat jembatan nak pergi akhirat. Kalau kita tak cemerlang di dunia, macam mana kita nak cemerlang di akhirat? So itu basic dia. So apapun, terima kasih Generative dan juga terima kasih kepada seluruh warga pendidik, guru-guru yang saya kasih sekalian, dan semoga kita sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Fitri. Amin, amin. Terima kasih juga kepada doktor atas kesimpulan dan juga apa yang telah beliau kongsikan pada hari ini. So kita akan teruskan dengan kesimpulan yang untuk Datuk Azhar pula. Kalau tadi kita tanya pasal meningkatkan langkah-langkah untuk meningkatkan minat student ni untuk belajar, untuk minat kepada ke arah ilmu. Kita akan tanya Datuk Azhar pula, apakah langkah-langkah atau inisiatif untuk meningkatkan minat kepada penggunaan teknologi di kalangan masyarakat. Sebab kita tahu macam even kita kata contoh online banking kalau ikutkan dah lama, betul tak? Tapi kebanyakannya ada yang orang kampung yang still tak pakai online banking. Bagi dia tak percayalah online banking, kan kena tipu, kan duit aku hilang. Sedangkan dalam bank dia duit ada RM30 je, contohlah. Orang dulu-dulu prefer, bukan dulu-dulu, maknanya sekarang pun kalau orang-orang kampung luar bandar, kalau orang bandar ni kebanyakannya dah guna online banking. Orang luar bandar, daripada luar bandar tu masuk ke bandar, contoh dia nak bayar Selcom ke Astro, okay, dia pergi Tesco nak bayar Selcom. Lepas tu dia pergi Aeon nak bayar Astro. Kan ke banyak cabang-cabang. Sebenarnya kalau online hanya perlukan satu app, boleh terus bayar semua. Betul tak? Betul. So macam mana kita nak menyedarkan masyarakat kita ni untuk menggunakan teknologi untuk memudahkan kerja kita harian? Okay, silakan Datuk. Terima kasih saudara saya Fitri dan juga Dr. Farid Rawi. Rancak hari ini perbincangan kita. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini daripada Dr. Rawi. So macam saya dah ulas tadi, teknologi kita tak boleh tinggal. Dan teknologi akan bergerak laju dan kita tak boleh tinggal. Dan kita kena mendepani teknologi. Kita kena berdepan dengan teknologi dan kita tak boleh elak daripada penggunaan teknologi. And then right now, easy payment contohnya. Kita boleh buat easy payment online. Ataupun sekarang ni order food secara online, Foodpanda ataupun ada service delivery platform. Sekarang ramai dah pakai secara online. That's why saya cukup banggalah dengan teknologi, dan teknologi telah mengubah cara hidup kita. Especially student, mak ayah, cara bayar yuran pun secara online, tak perlu pergi sekolah dan tak perlu minta resit generate secara online dan easy for accounting. So benda tu melibatkan teknologi dan teknologi memudahkan kita. Cuma kita je kena peka dengan keselamatan tadi. Dah kita guna supaya kita tak menggunakan sewenang-wenangnya teknologi untuk benda-benda yang tidak baik. Dan itu dalam perspektif rakyat ataupun ibu bapa, guru dan anak-anak. Dan kerajaan juga melalui MCMC telah what we call telah mengenakan jendela. Jendela ni jalinan digital negara. So jalinan digital negara, jendela ni MCMC dah buat
buat dan still implementation untuk wide area network lah. Maknanya dia dah masuk kawasan-kawasan luar bandar untuk tingkatkan infrastruktur dari segi network. So benda tu juga akan menyokong teknologi. Sebab network ni sangat penting. Kalau network tu kurang ataupun low coverage, then dia tak boleh access kepada platform ataupun application. So kerajaan dengan sungguh-sungguh pada hari ini upgrade the teknologi. Disebabkan oleh COVID juga, kerajaan belanjakan lebih, double expenses untuk improve the infrastructure. That's benda tu yang kerajaan dah buat dan kita menyokong setiap apa yang kerajaan buat dari segi teknologi dan juga infrastruktur. Dan of course melalui teknologi dan juga PT Generative sendiri, saya confident that melalui platform PT Generative kita dah buat crowdsourcing application in that student-student kita boleh allow student untuk pilih cikgu-cikgu yang dia minat. So kadang cikgu macam kita dululah, kita belajar kadang kita suka cikgu Maria contohnya, ataupun kita suka dengan Dr. Farid ngajar, kita suka dan kita pilih Dr. Farid untuk ngajar. Dan yang mana yang kita tak suka, kita pelajar-pelajar tak suka, dia tak pilih. Sebab bagi saya pelajar-pelajar bila dia suka, dan dia akan beri fokus. Fokus tu yang sangat penting. Bila fokus, ilmu tu masuk dalam jiwa dia. Dan itu yang dapat meningkatkan manfaat kepada pelajar-pelajar dan guru-guru tersebut lah. So, meaning that secara konklusif, teknologi itu sangat penting pada masa ini dengan keadaan COVID-19 dan juga whatever COVID dah hilang pun mungkin ada virus-virus baru ataupun penyakit-penyakit baru, wabak-wabak baru yang akan datang, tapi kita minta jauhkan. Tapi itulah dunia. So, meaning that kita kena bersedia dengan apa yang ada, apa yang akan pada, dan kita kena be positive to be generative. Okey, Alhamdulillah. Yes, yang penting kita pegang pada motto kita lah, be positive to be generative. Sebabnya bila kita positif, insyaAllah apa yang datang kita boleh tempuh. So that's why setakat ni kita dah habis ketiga-tiga pusingan. So tapi Ustaz dengan Datuk, Doktor dengan Datuk jangan keluar dulu. Kita ada Q&A, seorang kita ada Q&A 2 soalan dan seorang setiap satu lah. Kita ada Q&A daripada kita punya audience. Dan sebelum tu saya nak promote sikit kepada audiens-audiens yang hadir pada hari ini. Anda semua boleh register dekat kami punya dekat chat box ni kita ada registration link. So register and then boleh tunjukkan apa subjek yang anda berminat. Maknanya bukan anda, maknanya contoh kalau anak-anak ke, saudara terdekat, anak saudara, subjek yang menjadi minat kepada student-student untuk belajar. Kita boleh compare dan dia ajar. Dan yang satu lagi pun, trend ini tidak menyediakan untuk saja untuk lepas universiti ada pelajaran dalam universiti pun kita ada, kita sediakan sebab kita tahu pusat Fusion Generative ni spesialis dia adalah pada bidang IT. So kita boleh sediakan program, contoh programming, Microsoft Office, banyak. So boleh register ni orang tu dengan soalan. Alhamdulillah kita ada 2 soalan. So satu saya akan bagi dekat Dr. Farid, satu kepada Datuk. Boleh Ya, boleh. Okey. Untuk soalan yang pertama, saya Dr. Farid dululah. Bagaimanakah pemahiran interaksi dari segi sosial dalam kalangan pelajar apabila PDPR banyak dijalankan dan secara tak langsung pelajar tidak dapat berjumpa dengan rakan sebaya dan guru secara fizikal? Maksudnya macam bila PDPR ni berlangsung, kadang-kadang kita contoh saya bagi contoh student universiti SEM 1, dia baru masuk. Lepas tu dia masuk kelas, dia tak kenal ni siapa. Lepas tu lecturer bagi, awak group dengan sekian. Contoh
Okey, Amir awak group dengan Didi. Tak tahu siapa Didi, nombor tak ada. Betul lah. So macam mana nak meningkatkan interaksi tu bila dalam PGPR? Macam tu Ustaz. Boleh terus jawab. Terima kasih Fitri. Saya fikir soalan yang bagus sebab suasana hari ini memang isolation ini menjadi salah satu langkah untuk memutuskan rangkaian. Kita tidak dipisahkan kerana kita ni berlainan darjat ataupun berlainan kasta. Kita dipisahkan sementara adalah kerana mengambil langkah berjaga-jaga untuk memutuskan rangkaian. So, namun demikian, kalau keadaan ini berterusan, macam mana Ustaz, anak saya nak hidup bersosial, dia nak juga kawan, dia nak bergaul. So secara tidak langsung kita sebab itu saya sebut tadi dalam subjek-subjek pengajaran, sama ada di peringkat sekolah rendah ataupun di menengah, sekolah menengah, subjek-subjek berkaitan dengan pendidikan ataupun subjek-subjek IT, cikgu-cikgu kita ni boleh memasukkan juga elemen-elemen pengasuhan jiwa, pentarbiahan jiwa. Sebab bagi saya guru ini dia adalah seperti mana disebut oleh Imam Ghazali. Guru ini dia merupakan muallim, dia merupakan murabbi, dia merupakan mursyid, dia merupakan muaddib. Ada satu lagi saya ada catat tadi. Kejap. Kena bagi ilmu lengkap ni Fitri, kalau tak dia jadi ilmu sesat. Betul, tak apa. Kita kan muallim, dia adalah seorang murabbi. Pertama kita letak sebagai murabbi, kemudian dia adalah muallim, dia adalah mursyid, dia adalah mudarris, dan dia juga adalah muaddib. So muallim yang mengajar, murabbi yang membentuk, muaddib yang memberi skill social life, kemudian dia juga merupakan mursyid, tunjukkan jalan, dan juga dia merupakan mudarris ini mengajarlah seperti mana yang kita sedia maklum. So dia kena ada 5M dalam jiwa guru kita untuk membolehkan anak-anak kita ni dapat santapan yang selengkapnya. Kita tidak sekadar transform maklumat daripada buku kepada minda pelajar untuk faham, tapi juga membentuk jiwa mereka. So isu berkaitan dengan sosial ni kita boleh wujudkan platform untuk anak-anak kita ni bersembang dengan kawan-kawan untuk memasukkan elemen-elemen yalah sekarang ni saya rasa social life budak ni lagi pantas dari kita, Fitri. Betul. Jujur ni macam betul lah. Saya duduk diam, dia dengar live dengan kawan dia. Dia tengah FaceTime dengan kawan dia. Tak dapat jumpa dia FaceTime, tak dapat jumpa dia orang buat group, dia orang sembang sama-sama dia orang. Sekarang ada pula dia ada satu apps yang baru, dia panggil apa apps tu? Apps yang boleh sembang grup-grup ni. Clubhouse. Clubhouse. Dari Clubhouse pula, dalam Clubhouse tu dia boleh sembang. So ini semua membolehkan anak-anak kita hidup bersosial, boleh berkomunikasi. Cuma ibu ayah kena pantau supaya dapat tengok dia sembang dengan siapa kan dia sembang dengan yang tak berapa, ialah pelik-pelik kan, susah pula kita. Nabi pun sebut an-nasu ala dini khalilihi kan, manusia itu ikut siapa dia berkawan, siapa yang dia sayang. So kalau betul orang dia, betul lah dia punya akhlak dan budi pekerti dia. So saya fikir guru boleh masukkan elemen tu, ibu ayah di rumah juga memainkan peranan. Kita tidak meletakkan semua bebanan kepada guru dan juga sekolah. Kita sendiri kena adakan peranan. Kalau anak kita pergi sekolah daripada pukul 7 sampai pukul 2, yang selebihnya dengan kita lah yang kena bentuk pula. Pastikan environment dalam rumah kita pula, Fitri, environment yang macam mana. Berapa kali kita makan sama-sama dengan anak, berapa kali kita boleh solat berjemaah dengan anak, berapa kali kita boleh sembang, dan berapa kali kita boleh watch movie. Saya dalam seminggu 2-3 kali kita akan duduk sama-sama tengok satu movie. Pilihlah apa-apa movie pun kan, movie Julius Park ke, cerita-cerita yang ada family punya content yes. So begitulah kita nak hidupkan balik, tapi pastikan air asuhan itu adalah air asuhan tangan ibu ayah yang pertama sekali. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. So itu jawapan dia. So jawapan yang cukup
benar sebenarnya saya sangat setuju dengan apa yang Dr. Farid jawab tadi, sebab basically kalau kita nak mendidik, kalau basically kalau student ni diorang zaman sekarang ni memang diorang lebih tahu bersocialize lah. Kita kata kalau tengok zaman dulu-dulu tu jumpa kawan dekat sekolah, kawan kampung. Nah, kalau zaman sekarang ni kalau dia tengah PKP gini pun, even diorang tak jumpa kawan dekat sekolah pun, diorang boleh je terus connect dengan WhatsApp, video call, dia dekat IG. Dia diorang boleh still, walaupun diorang tak ada berjumpa, still diorang boleh post gambar diorang tu sama-sama, lepas tu post dekat Instagram, maknanya masih lagi boleh berjumpa. That's why socialize pada masa kini tidak menjadi masalah lah bagi saya pun, untuk berbanding dengan zaman Ustaz ataupun zaman Datuk dulu lah. Zaman saya pun sempat juga main WhatsApp. Okey, untuk Datuk Azhar pula soalan dia tanya, macam mana ayah? Tak, insyaAllah saya pilih yang senang. Okey, wajar atau bukan. Macam mana nak kenal pasti anak boleh dilepaskan tanpa pengawasan ibu bapa dari segi penggunaan telefon? Maknanya anak dia guna telefon, macam mana dia nak percayalah anak dia tu even tanpa pengawasan dia. Sebab dia pun tak boleh nak tengok, macam parent pun tak boleh, kadang-kadang parent kerja, anak tinggal kan sekarang di sekolah contoh, dia anak tunggal, so dia duduk seorang kat rumah, mak ayah kerja, so mak ayah tak boleh nak tengok, takkan nak pasang TV pula kat rumah kan, sampai 3 hujung-hujung bangunan, kita penyayang pula anaknya. Terima kasih Saudara Fitri. Kita mengambil masa lama hari ini dan sangat bermanfaat ilmu yang disampaikan oleh Dr. Farid Rawi. So dari segi konteks macam mana nak tengok anak dia selamat, konteks selamat tadilah yang kita dah hurai tadi, yang selamat. So selamat kita nak pantau dia. So sebelum kita lepaskan anak-anak kita mesti ada element of monitoring. So element of monitoring tu kita boleh monitor through devices kita, parenting tadi, ataupun kita boleh monitor dia secara berkala. So kalau kita sayang anak kita kena selalu monitor dia. Once kita dah percaya kat dia, then insyaAllah dia akan menggunakan sebaik-baiknya apa yang kita bagi dekat dia lah. So teknologi, balik pada teknologi tadi, teknologi memang dah ada untuk monitoring system, what we call the system monitoring secara device. So ibu bapa boleh install parenting devices ataupun apps yang boleh secure, boleh monitor apa anak-anak kita tengok hari-hari. So kita boleh monitor dalam telefon mak ayah kita. Okay? So that's why dia ada parenting control. So kalau benda tu menjadi asbab kepada mak ayah yang tidak percaya kepada anak-anak dia, meaning that dia kena selalu monitor anak-anak dia. Tetapi dalam masa yang sama, mak ayah kena pastikan anak-anak dia ni, satu, kita kembali kepada Islam. Islam tu indah. So Islam tu apa yang ada dalam Islam yang basic adalah solat. Kalau anak-anak kita jaga solat, dan insyaAllah benda tu akan jagalah agama kita. Agama kita adalah mudah dan agama kita cukup inklusif. So benda tu back to the basic. So kalau kita jaga agama kita, ini that kita jaga anak-anak kita, insyaAllah dia akan selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah, amin, alhamdulillah. So jawapan yang cukup baik daripada Datuk Azhar. So diharapkan atas penerangan yang diberikan tadi dapat menjelaskan setiap soalan yang diberikan oleh para audiens kita hari ini lah. So dengan berakhirnya soalan itu tadi, maka kita pun sudah berada di hujung rancangan. Alhamdulillah. Sekejap je masa berlalu. Maknanya bila kita rasa kejap tu, sesuatu yang orang kata macam talk ceramah-ceramah ni, ada setengah orang nak datang dengan khutbah supaya Jumaat pun rasa macam lamanya 20 minit ni kan. Tapi kalau kita dapat rasakan majlis ilmu ni sekejap, maknanya kita dah
diterap masuk ke dalam tu dengan cara yang betul lah. Maksudnya kita dah, jiwa kita dah memang kat situ, memang kita betul datang untuk mencari. Okey, so kita pun dah berada di penghujung rancangan. Saya ucapkan beribu-ribu dan jutaan terima kasih lah kepada panel jemputan kita dan panel kita, kepada Dr. Dr. Farid Rabi atas kesudian meluangkan masa beliau untuk jadi salah satu panel untuk Pusat Tuition Generatif ni. Walaupun Pusat Tuition kita ni quite small sebab kita baru bermula, tapi kita dapat bawa masuk salah seorang nama besar di Malaysia ni untuk beritahu di program kita ni. So saya ucapkan ribuan terima kasih dan semoga sihat selalu lah Dr. Amin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada founder kita sebab menganjurkan program sebegini. Diharapkan pada masa akan datang kita akan dapat meneruskan program seperti ini lagi. Mungkin kita boleh call Dr. Farid lagi sekali. Kalau dah habis PKP nanti mungkin boleh go on by physical. Kita pun ada tempat untuk kita akses. Kita boleh duduk ramai-ramai dengan talk dan apa orang kata, kalau dulu belajar belaga lutut tu lagi berkat lah. Belaga lutut dengan tuk guru tu. Okay, jadi jadi saya di sini sebagai moderator memohon ampun dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kalau ada tersalah bahasa, kalau ada tadi yang awal-awal tadi pun line dah buat problem. Saya dah cuak dah tadi awal-awal. Ya, Alhamdulillah lah. Setiap permulaan yang buruk tidak berakhir dengan perakhiran yang buruk. Betul tak Ustaz? Betul. Alhamdulillah. So saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada panel-panel kita, kepada yang penting saudara-saudari, hadirin hadirat sekalian. So dengan ini saya tutup majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. So sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.